alla alla ila ila hail hahi lallah lawa wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, husnul khotimah ini merupakan cita-cita tertinggi dan mulia dalam Islam, serta menjadi harapan setiap umat muslim untuk mengakhiri hidupnya dengan penuh kebaikan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian yang berakhir dengan husnul khotimah menjadi bukti kesungguhan seorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia dan menjadi bukti persiapannya untuk menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi juga tak jarang orang yang telah lama memeluk agama Islam tetapi justru meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Dan juga ramai sekali orang yang baru memeluk Islam tetapi di akhir hayatnya husnul khotimah, sebagaimana yang banyak kita dengar daripada kisah-kisah seorang mu'allaf yang baru saja memeluk agama Islam tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang kita harapkan. Nah, di video kali ini kita nak coba tengok bersama kisah-kisah daripada seorang mu'allaf yang di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, supaya menjadi motivasi kita bersama untuk taat, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga nantinya kita semua juga bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Jom langsung kita tengok saja videonya. 4 kisah pemelukan agama Islam di Malaysia. Nomor 4 ya. 8 tahun mengajak ibu memeluk Islam. Ajakan menunaikan umrah antara pembuka jalan buat ibu pendakwah ini memeluk Islam walaupun sudah 8 tahun beliau memujuk wanita tersayang itu. Pendakwah terkenal Firdaus Wong Wai Hong bersyukur kerana doa dan impiannya untuk melihat wanita yang melahirkannya memeluk Islam dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Jumaat 25 Oktober 2019. Firdaus berkata semuanya selepas dia menyatakan hasrat membawa ibunya si Ahling 61 tahun menunaikan umrah. Beliau ada bertanyakan kepada ibunya sama ada dia mahu mengikutnya ke tanah suci atau tidak, dan ibunya menjawab boleh. Bagaimanapun beliau terangkan Mekah adalah untuk tempat orang Islam sahaja dan ibunya kena menjadi Islam terlebih dahulu. Namun ketika itu ibunya tidak memberi sebarang jawapan, sehinggalah beliau memujuknya dengan mengajak ke Mekah selain perlu memberikan pasport untuk tempahan tiket. Penantian 8 tahun itu akhirnya terjawab apabila ibunya melafazkan syahadah di Multiracial Reverted Muslim MRM disaksikan beberapa orang lain. Ibunya memberitahu sudah berfikir semasak-masaknya dan sudah besar untuk membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Bagaimanapun Firdaus menegaskan tujuan ibunya memeluk Islam bukan disebabkan mahu ke Mekah, tetapi dia melihat nilai murni dalam ajaran Islam. Betul. Wanita tersebut tertarik dan terbuka hati memeluk Islam apabila melihat layanan baik daripada menantu selain cara cucunya bersalaman dan memeluknya setiap kali bertemu dan berpisah, serta orang Islam yang baik di sekelilingnya. Malah perubahan akhlak Ustaz Firdaus yang menjadi lebih baik berbanding sebelum memeluk Islam. Antara faktor juga selain kehidupan anaknya sebagai Muslim yang lebih gembira kerana tahu mengawal tekanan dan bersabar. Ya, salah satu memang banyak juga ya orang-orang yang non-Islam tuh kemudian memeluk Islam karena sebab akhlak ya, akhlak mulia daripada orang-orang Islam sendiri.
Bahas pemain JDT memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, Asyhadu pemain sepak bola nih ya. alla Allah ilaha ilah hahi illallah lawah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ya Aku nak Allah, saksi alhamdulillah. Saksi bahawa bahawa tiada Tuhan tiada Tuhan melainkan Allah, melainkan Allah, dan dan aku nak saksi aku nak saksi bahawa bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Bekas pemain bola sepak kebangsaan dan Pahang R. Gopinathan yang mengumumkan dirinya memeluk Islam pada 9 Oktober 2019. Sudah lama beliau tertarik dengan Islam apabila sering melihat rakan solat dan menjalani kehidupan sebagai Muslim. Kira-kira 2 tahun beliau memendam hasrat untuk memeluk Islam sebelum hati beliau terbuka mengucap 2 kalimah syahadah secara rasmi. Beliau mengakui mengambil keputusan untuk mengucap kalimah syahadah secara rasmi di Pejabat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Muib Pahang di Kuantan pada 11 pagi. Beliau ditemani ibu saudara dan melafazkan kalimah syahadah di hadapan seorang ustaz. Pemain berusia 30 tahun itu berkata hasratnya untuk memeluk Islam sudah diketahui keluarganya dan diterima baik. Sebelum ini ada 4 saudara terdekatnya telah memeluk Islam. Apabila melihat mereka solat dan menjalani ibadah, membuatkan beliau tertarik untuk mendalami ajaran ini. Selepas menjadi mu'alaf, beliau menggunakan nama Muhammad Gopi Rizki Ramachandran. Nomor 2 ya. 66 tahun pendam peluk Islam. Selepas Lama 66 tahun memendam impian memeluk Islam, seorang warga emas bersyukur dan teruja menjalani ibadat puasa Ramadan buat kali pertama pada 6 Mei 2019. Teo Chubi, 74 tahun juga gembira kerana dapat berpuasa bersama Muslim yang lain selepas memeluk Islam pada 5 Disember 2018. Dia memendam hasrat untuk memeluk Islam sejak berusia 8 tahun apabila tertarik dengan kelas seorang ustaz tentang Islam ketika belajar di sebuah sekolah rendah di Besut, Terengganu. Dia tengok kawan-kawan solat dan mengaji Al-Quran menyebabkannya tertarik, tetapi pada masa sama dia takut dimarahi oleh keluarganya. Apabila pindah ke Kelantan, dia terjumpa kawan lama yang bekerja di sebuah bank di Kota Baru dan kawannya tahu perasaannya terhadap Islam. Kawannya sering bertanya bila mahu masuk Islam dan memaklumkan jangan tunggu lama. Namun pada suatu hari, dia rasa bersedia dan terus mengucap 2 kalimah syahadah sambil menangis. Ya Allah. Chubi melafazkan 2 kalimah syahadah di sebuah bank, iaitu di tempat rakannya bekerja sebelum melakukan perkara sama secara rasmi di Balai Islam Lundang. Dia memilih nama Nur Hidayah Bitio sebagai nama Islam kerana beranggapan dirinya mendapat hidayah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga sudah boleh membaca Al-Quran dan berjaya menghafaz surah Al-Fatihah dengan belajar mengaji di Masjid Muhammadi, Kota Baru seminggu sekali. Selain itu, wanita ini turut mendapat bimbingan mendalami Islam dengan menyertai Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Kelantan. Nomor 1 ya. Aku sudah sah Islam. Iya, 2 orang saja tapi Oh, kenapa nih? Di hospital nih ya. kita mau buat. Kita sudah belajar tadi kan, nanti kasih lihat hati anti ikhlas hati. Oke? Jadi kita baca ya. Terus begini tangan nanti. Begini. Nah, begini. Ini maksudnya Allah yang satu. Nah. Ya, ikut kali baca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Bising ya. Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Tuhan selain dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah anti. Amin ya rabbal alamin. Dua kalimat syahadat tadi anti sama jadi musliman ya. Jadi sekarang Oh, ini baru peluk Islam, guys. Muslim sudah. Amin nanti. Amin. Amin. Oke anti ya. Seorang pesakit COVID-19 yang memeluk Islam di katil pesakit hospital COVID. tempatnya menerima rawatan melahirkan kegembiraan dengan agama baharunya itu. Saya sudah sah Islam, kata Laimi Elias Nur Laila Tinggi, 66 tahun yang berketurunan dusun dan dilahirkan dalam agama Kristen dari Beluran. Itulah reaksinya selepas memeluk agama Islam seperti yang dikongsikan oleh anak sulungnya Firdaus Frinko Abdullah, 45 tahun. Sebuah video berdurasi 2 minit yang memaparkan Nur Laila mengucap 2 kalimah syahadah ketika terbaring di atas katil dan bernafas menggunakan alat bantuan pernafasan di hadapan 3 jurawat di hospital tular sehingga mengundang tanggapan netizen bahawa dia memeluk Islam tanpa pengetahuan ahli keluarganya. Namun tanggapan itu telah dijelaskan oleh anaknya yang mengatakan ahli keluarganya sudah pun mengetahui hasrat ibunya untuk menjadi seorang Muslim. Hal ini kerana 4 daripada 5 anaknya serta beberapa adik-beradiknya juga sudah memeluk Islam. Firdaus berkata beliau telah menghubungi seorang pegawai di hospital itu memohon sekiranya ibunya boleh dibimbing untuk mengucap 2 kalimah syahadah di atas katil hospital dan kira-kira 4 petang 9 September 2021, ibunya sah bergelar saudara baru. Nur Laila yang menghidap penyakit buah pinggang dan telah melengkapi vaksinasi COVID-19 dimasukkan ke hospital pada 4 September 2021 dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Firdaus berkata terima kasih kepada pihak hospital dan kaki tangan kesihatan atas dedikasi mereka dalam merawat pesakit COVID-19 termasuk sepanjang rawatan ibunya di hospital itu. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika tidak dicari, bagaimana ingin merasa nikmatnya hidayah itu? Hanya Allah yang menentukan siapa yang dipilihnya untuk diberi hidayah. Bersyukurlah sekiranya kita adalah salah seorang manusia yang terpilih untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hidayah belum sampai, dia bukanlah sebab dan asbab untuk kita terus hidup bergelumang dengan dosa. Dari saat mata dibuka sehinggalah mata kembali terpejam, setiap saat, setiap detik hidup penuh dosa. Sangatlah wajib bagi kita untuk mencari hidayah Allah, kerana mati itu pasti. Kerana mati itu datang tanpa diduga. Paksalah diri untuk berubah. Betul, ini nasihat buat Sekian, kita semua. terima kasih. Oke, jadi betul apa yang dicakap tadi dalam video, di akhir video ini, bahwa hidayah itu betul hanyalah milik Allah, tetapi hidayah itu tidak akan datang kepada kita tanpa kita cari. Maka kita harus lakukan kebaikan-kebaikan supaya hidayah itu datang kepada kita, dan paksa diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sebab kematian itu pasti akan terjadi dan manusia tidak akan bisa lari daripada kematian ya. Nah, berkenaan dengan husnul khotimah, ada sebuah hadits qudsi yang menerangkan tentang keutamaan orang yang membaca syahadat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Nah, dikatakan hal itu akan memberatkan timbangannya di akhirat kelak dibandingkan dengan amalan yang lain. Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya pernah menjelaskan tentang keutamaan dari membaca syahadat saat ajal hendak menjemput. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan orang lain di sekitar orang yang sakaratul maut untuk mentalkin atau membantu mengucap syahadat. Bacaan syahadat yang dimaksud adalah syahadat tauhid, la ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, menjadikan kalimat syahadat sebagai kalimat terakhir sebelum mengembuskan napas terakhir tersebut menjadi penggugur dosa orang yang mengamalkan. Hal ini pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan saat itu malaikat maut mendatangi orang yang sedang sekarat. Malaikat maut tersebut dikisahkan melihat ke dalam hati orang itu tetapi tidak menemukan apapun di situ.
Malaikat itu pun lalu membuka janggut orang itu dan mendapati ujung lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya sedang mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, syahadat tauhid. Kemudian dosa-dosanya diampuni karena kalimat ikhlas yang diucapkannya itu. Ini hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi banyak sekali ya memang bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang menjelaskan berkenaan dengan orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua ini juga mendapatkan kesempatan yang samalah, kita di akhir hidupnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Oke, mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.